So, struktur yang saya nak share pada hari ini adalah kita panggil AIDA. So, siapa kat sini pernah dengar tentang struktur AIDA ni? Boleh komen sikit tak? AIDA ni bukan nama orang bukan. Saya kenal kawan saya nama AIDA. Bukan. AIDA ni struktur AIDA untuk sales page. Okay, so AIDA ni apa? Okay, saya teruskan. Kawan saya nama AIDA. Bukan. Alright, so saya teruskan. So AIDA ni apa? I ni adalah attention, I interest, D desire dan A adalah action. So saya teruskan satu-satu dulu, kita teruskan. So untuk hari ini saya akan fokuskan untuk attention dan interest. Okay, pada minggu depan saya akan sambung part desire dan action. Sebab kalau teruskan nak compact nanti dia banyak sangat. So saya bahagikan dua part. Okay, minggu ni A dengan I, minggu depan D dan A. So kita teruskan. So attention. Apa itu attention? Attention ni kalau kita direct bahasa Melayu, dia adalah perhatian. So tujuan dia adalah kita nak grab perhatian bakal customer kita ataupun senang kita cakap prospek lah. Okay? Kita nak grab perhatian diorang. Kita nak bila prospek masuk je dekat bahagian attention ni, diorang rasa macam wow, produk apa ni, jual apa ni. So macam mana kita nak bagi perasaan, kita nak grab attention tu. Yang pertama, kita boleh letak headline ataupun heading yang menarik. Contoh saya tunjuk produk kopi ni. So by the way, kalau tuan-puan ada soalan, boleh tulis dulu. Okay? Nanti dekat penghujung saya akan cuba jawab. Okay? So, ini adalah contoh blend coffee roaster. Saya tak sempat lagi lah minum hari ni blend coffee. Minta Cik Luffy tolong buat nanti. Alright, so first headline, okay, heading. Okay, saya zoom sikit. So ini adalah contoh headline. Satu-satunya kopi 100% Arabica fresh yang wajib anda cuba. So bayangkan kalau headline ni saya tukar macam ini adalah kopi paling sedap di dunia. Which is headline tu okay tapi dia macam it's a typical headline. Okay, kopi ni kata sedap, kedai ni kata kopi dia sedap. Habis kedai mana kopi yang tak sedap? So kita kena fikirkan headline yang menarik lah. Headline ni sangat penting. Even kalau tuan-puan nak buat marketing pun, cara dia mungkin tuan boleh buat marketing, okay, konten yang sama, tukar headline yang berbeza. Yang mana headline yang menarik tu tuan-puan boleh push. Push lagi. Yang mana main Facebook Ads boleh scale up lagi. Yang bawah ni, yang atas dengan bawah ni kita panggil dia sebagai sub headline. So apa tujuan sub headline? Sub headline ni tujuan adalah untuk support main headline yang atas. Okay, main headline yang ni dan juga kita nak filter siap-siap audience kita. So itu adalah headline. Seterusnya, kita boleh juga letak clickbait. Clickbait ni macam mana? Clickbait ni mungkin boleh letak dekat headline ataupun kita boleh letak dekat thumbnail video contoh. Sebagai contoh bab kopi tadi. Ini adalah video sebenarnya ni. So thumbnail apa? Thumbnail ni adalah ni lah gambar kopi ni. Ni video sebenarnya. Saya boleh tekan play. Sekejap, saya tekan play sikit. Okay, thumbnail video tu adalah yang inilah gambar kopi ni. So kalau tuan-puan perasan kan, even kalau YouTuber-YouTuber yang famous, yang view dia juta-juta pun, thumbnail dia orang mesti menarik. Dia tak semestinya lawa tapi dia kena menarik. So even kalau tuan-puan nak buat marketing juga, pastikan thumbnail tuan-puan punya video menarik. Sebab dia boleh grab attention orang. Okay, seterusnya. Seterusnya kita boleh educate juga orang. So contoh headline kita boleh educate, kita tulis macam 5 senaman untuk kuruskan badan contoh. And then lepas kita dah explain semua, bawah tu kita jual lah ubat kurus contoh. Okay, seterusnya kita boleh juga share result. Share lah result kita before and after. So daripada result ni pun kita boleh grab attention. Attention ni tujuan ni kita nak bagi pelanggan tertarik dengan produk kita. Tertarik bukannya teh tarik ke, mi tarik bukan. Saya sebenarnya lapar sikit. Saya tunggu Cik Luffy belanja saya sebenarnya makan breakfast. Okay, so itu cukup untuk attention. Okay, so saya akan teruskan. Yes. Saya teruskan bahagian interest.
So interest tu apa? Interest ni kita nak generate curiosity. Okay? Perasaan ingin tahu. So macam mana kita nak generate perasaan ingin tahu? First kita boleh letak testimoni. Okay. Testimoni ni penting. Sangat-sangat penting. Testimoni ni memang powerful lah. Kalau tak ada testimoni memang bagi saya susah lah. Okay? Sebab testimoni ni kita dapat generate trust. Orang lagi percaya dengan produk kita. And then kedua kita boleh juga letak problem statement. Apa masalah yang pelanggan kita hadapi. Okay? And then bila ada problem statement, of course lah ada solution. Contoh tadi masalah berat badan contoh. So kita bagi tahulah solution dia, apa yang kita nak jual. And then last kali kita boleh juga, okay, problem statement dengan solution ni kita boleh gabungkan dia jadi bentuk story. Okay, macam mana nak gabungkan? Saya tunjuk contoh kopi tadi. Alright. Ni. Siapa kenal ni? Tuan Aizuddin Manap. Nampak tak? Nampak? So, ini sebenarnya adalah bentuk story. Tengok saya baca. Sebagai orang yang gila minum kopi, Nescafe dan lain-lain, semestinya tak lengkap kalau kita tak minum kopi sehari. Lagi sedih bila tak dapat minum kopi sebelum mulakan aktiviti kita. Kalau dapat pun dah lah tak sedap. Terganggu emosi untuk kita buat kerja. Badan pun rasa lemau. Semacam je bila tak dapat kopi. Takkan nak sedut kopi 3-in-1 pula. So ini problem. Okay? Dia ceritakan problem dari sudut story. So kita boleh relate. And then kat bawah ni solution. Jadi kami di Blend Coffee Roaster sangat faham tentang kekecewaan anda apabila dapat kopi yang rasanya tak sampai, bosan dan tak puas. Nampak? Tak sampai, baik. Seterusnya, rahsia untuk sentiasa dapat menikmati rasa kopi yang sedap adalah anda perlu dapatkan biji kopi yang segar dan baru dibakar. Ini kerana pada saat itulah kopi ini dapat mengeluarkan ekstrak yang berkualiti dan padu. Dan Blend Coffee Roaster adalah satu-satunya kilang kopi di Malaysia yang membakar kopi segar setiap hari dan dihantar terus kepada pintu rumah atau pejabat anda. So kita pun rasa macam, wow, saya pun tunggu Cik Luffy nak buat je ni. So ini adalah contoh, okay, problem statement dan juga solution kita gabungkan dalam bentuk story. Okay. So ini adalah bahagian interest. Okay. Untuk part desire dan juga action saya akan sambung pada minggu hadapan. Okay. So sorry. Okay, atas permintaan oleh Cik Luffy minta saya tunjuk produk saya sendiri. Okay, kejap saya tunjuk sales page saya. Okay, by the way, untuk part ni kan, attention dan interest ni, dia contoh part interest ni saya letak testimoni kan. Dia tak semestinya letak testimoni bahagian interest tau. Dia boleh jadi testimoni ni dekat bahagian attention. Boleh juga. Janji dia menjawab, janji dia grab attention kita ke tak? Dia pelanggan rasa interest tak untuk membeli produk kita? Jadi tak semestinya testimoni kat bahagian interest. Boleh jadi testimoni dekat bahagian attention. Boleh jadi bahagian desire. So saya akan tunjuk untuk produk saya, produk rambut saya. So macam produk saya. Okay, nampak ni headline saya. Rahsia saya gayakan. By the way saya tak nak bagi tahu. Okay, dalam masa 3 saat cuba komen. Agak-agak saya jual produk apa? Cuba teka. Saya produk apa? Saya bagi masa. Panjang ni. Okay. Banyak. Okay, produk berkaitan rambut. Okay. Cik Wawa, minyak rambut. Cik Nurul Aimi, hair powder. Cik Ashraf Muda, minyak rambut. Cik Elisa, pomade. Cik Ayu, bekas handsome. Okay. So sebab apa saya tanya? So
Atas ni saya tunjuk atas ni je, tuan puan dah tahu dah apa yang saya jual. So kenapa saya cakap 3 saat tadi tu, sebab even kalau tuan puan nak buat marketing pun, okay, kalau contoh video marketing kan, 3 saat pertama memang penting lah. Kalau boleh dalam 3 saat pertama tu dah explain kita jual produk apa masalah yang customer kita tengah hadap dan juga solution yang kita nak selesaikan. So boleh sebenarnya 3 saat tu. Macam mana nak buat? Kena banyak belajar lagi lah. So yang ni headline yang saya buat. Okay, rasa saya gayakan rambut dalam masa 10 saat saja. So dia headline ni dia macam apa tu orang kata overclaim jugalah sikit. Tapi dia overclaim yang logik lah. Memang produk saya, by the way saya jual hair powder sebenarnya. Dia macam pomade tapi dia dalam bentuk powder. Saya tunjuk video sikit tunjuk sikit. Okay, tu je nak tunjuk. Okay. So kat atas ni saya buat headline. Yang ni sub headline macam saya cakap. Saya nak filter siap-siap audience saya. And bawah ni saya tunjuk bahagian testimoni. Macam saya cakap, testimoni ni saya letak dekat bahagian attention. So orang dah terus faham dah. Gambar before and after. Oh ni jual produk rambut ni. So atas ni saya dah grab attention. Bawah ni, ni saya letak USP. Ada setengah orang USP ni letak dekat bahagian desire nanti. Tak apa, nanti part desire saya akan explain minggu depan. Okay, bawah ni saya letak testimoni. Pomade pun dah lama buang sebab Scarlett Hair Powder ni memang boring gila. Senar bentuk, tak melekin dan macam-macam style rambut boleh buat. Tak payah guna sikat pun. Bawah ni saya letak problem statement. So ini untuk produk saya lah. So saya open untuk soalan. Kalau tuan-puan boleh ada soalan boleh ni komen, saya akan baca. Okay, Encik Eddie Mazwan, macam mana nak buat story yang menarik minat tuan? Story ni, story ni basic dia macam saya cakap kena ada problem dan juga solution. Macam mana nak bagi menarik tu kalau boleh kena cari story yang related. Related dengan masalah prospek kita tengah hadap. Nak bagi menarik, mungkin tuan boleh ni lah cari kompetitor, bukan tiru, tiru pasti. Buka dekat Ads Manager tu, Ads Manager kat Facebook, buatlah. Tengok-tengok sikit macam mana kompetitor buat macam mana. Sorry, Ads Library, maafkan saya. Okay. Bawah ni apa ni, panjang ni. Macam mana nak beli, macam best je. Sekarang ni stok kita tengah habis lah. Tapi nantilah boleh pre-order. Pakai produk ni convention terpulang lah. Kalau macam saya mungkin kena bedah plastik ke apa. Boleh macam mana? Boleh. Filter market tu maksudnya kalau perempuan masuk tak jadi beli ke? Bukan, tak mestinya. Filter market tu contoh sekejap. Filter market kan, contoh macam kopi tadi kan. Saya buka balik kopi. Contoh kopi ni kan.
khusus untuk penggemar kopi di Malaysia. Okay, logik. Habis orang yang tak minat kopi, tak boleh ke minum kopi? Bukan, boleh je. Cuma kita nak filter siap-siap supaya orang yang betul-betul nak membeli saja pergi dekat sales page kita. Yang akan baca sampai habis, sampai bawah, membeli. Boleh je. Kita nak filter siap-siap. Okay? Tak ada masalah pun. Kalau nak kata macam perempuan masuk tadi tu kan, produk saya tu. Boleh je. Ada je orang perempuan contoh dia masuk, dia nak beli untuk boyfriend je. Boyfriend dia. Macam tu mungkin cara marketing kena tukar lah. Angle lain. Tapi, mana tadi? Yang ni kan. Khusus untuk lelaki yang menjaga penampilan saja. Boleh je, tak ada masalah pun. Cuma kita nak filter siap-siap. Oh. Okay. Sespek ni elok panjang ke pendek? Yang ni dia ni sikit. Kalau macam saya tak suka sangat panjang. Saya suka pendek-pendek je. Janji dia menjawab Aida tadi tu. Dia ikut preference orang lah. Kalau macam saya tanya Cik Luffy, kalau Cik Luffy minat sespek panjang ke pendek? Kalau macam Cik Luffy cakap, dia cakap depends on product. Especially kalau produk tu kompleks lah, yang perlu kita explain lagi panjang. So sales page tu kena panjang lah. Macam produk saya produk rambut. So dia direct je. So sales page saya pendek lah. Sangat pendek. Sangat pendek. Sales page ni sebaiknya target market general atau spesifik? Kalau tanya saya lebih bagus spesifik lah. Lebih bagus spesifik. Cik Nurul Farah Amalina, Shopee ada provide template untuk sales page ke? Okay, buat masa ni, kita ada template. Ada template. Tapi template ni khusus untuk siapa yang join workshop sahaja. Sebab kita nak bagi apa tu special lah sikit lah. Special. Untuk siapa yang datang workshop sahaja. Template tu, sekejap saya tunjuk template macam mana. Contoh template macam ni. Dah masuk-masuk je, masuk logo, masuk headline, masuk gambar, USP. So template ni nak dapat kat mana memang untuk khusus siapa datang workshop sahaja. Okay, kita tak open. Kita siapa-siapa yang datang workshop kita bagi free sahaja. So siapa yang berminat untuk datang workshop kita ada buat setiap bulan. Setiap bulan kita ada buat. Boleh masuk je dekat shopagramacademy.com. Okay. Kalau sales page saya slow, ada efek? Ada. Sebab pelanggan ni dia jenis, kadang-kadang tu jenis tak sabar. Sekali kita punya sales page lambat load pula, lagi-lagi kalau mungkin 10 saat ke baru dia load, kadang-kadang tu pelanggan ni malas, dia lari lah. So cara untuk bagi website kita load laju, pastikan gambar kita bawah 200 kilobyte. Ataupun boleh test kita punya sales page kita dekat gtmatrix.com. Daripada situ kita boleh test lah sama ada website kita ni load laju ataupun tidak. Cik Nurul Aimi, jom workshop dapat template ni. Yes, betul. Macam mana nak join workshop? Boleh masuk dekat shopagramacademy.com. So kena join workshop untuk dapat template free lah ni. Yes, betul. Free of charge. Kita ada lebih kurang berapa 16 template. 16 template free yang kita bagi. InsyaAllah mungkin kita nak akan tambah lagi. Tapi untuk siapa yang datang workshop sahaja.
Kalau buat Landigram, form untuk customer isi details tu better letak dekat atas, dekat headline ke atau dekat bawah end of page? Better kalau tanya saya letak end of page lah. Untuk Landigram betul? Untuk Landigram, form untuk customer isi. Ha. Cik Lutfi cakap, dua-dua boleh, tapi kalau produk tu straightforward letak atas pun boleh. Tapi kalau kompleks letak kat bawah. Alright. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita jumpalah minggu depan. So minggu depan macam biasa, insya-Allah pada hari Khamis saya akan sambung. Okay, part AIDA ni saya akan sambung part desire dan juga action. Dan juga live kita pada hari Selasa mungkin kita akan tukar pada hari Jumaat pukul 11 pagi. Dan live ni dia special sikit. Kita nak kembalikan kita punya podcast. Lebih kurang sesi podcast kita. So ada Cik Elfi betul? Cik Faan ada? Cik Faan tak ada apa? Cik Faan ni kita nak kena contact dia balik lah. Nak ke ada Cik Faan? Cik Faan ni dia shy cat sikit. Kalau tak ada Cik Faan mungkin Cik Luffy lah. Cik Luffy dengan Cik Farha. Alright, so Cik Naomi nak. Oh, Cik Ahmad Ashraf nak. Okey, tak apa. Kita akan cuba. Kita akan cuba pujuk dia. Kita akan belai-belai dia sikit. Okay. Alright, so Cik Fahad ni buat malu pula. Alah. Betul. Alright, so sampai di sini saja kita punya live kita. So jumpa minggu depan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Shoppergram senang.